Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Syahrul Naim bin Muhammad Jali, nombor matrik 046704. Saya akan membentangkan tentang penyelewengan dalam tarekat. Pada masa kini isu penyelewengan dalam tarekat menjadi orang kata bahan perbincangan dan isu hangat pada masa kini. Hal ini kerana tarekat yang asalnya mempunyai tujuan yang baik dalam mendekatkan hati kepada Allah dicemari dengan beberapa unsur yang mencemarkan nama baik tarekat serta menyebabkan pihak jabatan agama terpaksa meneliti dan hanya meluluskan beberapa tarekat yang tidak melampau dan tidak melanggar syariat Islam. Menurut Al-Kashi, tarekat adalah perjalanan khusus bagi ahli suluk menuju kepada Allah dengan memutuskan segala manzilah dan naik sehingga mencapai beberapa makam. Oleh itu, kerana tarekat pada masa kini semakin bertambah dan banyak juga menyeleweng, umat Islam haruslah cakna tentang bagaimana sebenarnya tarekat yang benar dalam menyucikan diri menuju Allah. Imam Ghazali dalam kitabnya iaitu Al-Munkis min Al-Dalal menyebut mengenai tarekat yang sebenarnya ialah penyucian sebagai awal syarat, iaitu penyucian hati kesemuanya selain daripada Allah dan pembukaannya seiring perjalanannya dengan takbiratul ihram dan salat yang hati keseluruhannya diselubungi zikrullah. Ia berakhir dengan keseluruhannya pada Allah. Inilah kesudahannya di samping tidak termasuk di bawahnya sebarang ikhtiar dan usaha daripada awalnya di atas mentahqiqkan permulaan tarekat ini. Perkara ini juga dijelaskan melalui kenyataan Datuk Haji Ambak bin Abdul Aziz, iaitu salah seorang ahli Majlis Fatwa Negeri Terengganu yang merumuskan mafhum tarekat Sufiyah yang sebenar adalah yang diambil sumbernya mengikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan salafus salih. Tarekat yang paling masyhur adalah yang dibuat oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, iaitu yang lebih tepat dan lebih difahami iaitu tarekat adalah ihsan. Seterusnya kita pergi kepada penyelewengan dalam tarekat. Perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala harus memastikan adanya jalan yang menjamin untuk sampai ke destinasi seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam akhir-akhir ini sudah semakin jauh dari jalan kebenaran yang dahulunya menjadi lumrah dan keagungan kehidupan umat Islam pada zaman permulaan. Umat Islam pada masa kini sudah dipengaruhi oleh cara hidup yang mementingkan keduniaan semata-mata, sehingga mereka ini lupa yang mereka ini dicipta dan tanggungjawab mereka kepada Allah. Justru itu lahirlah pelbagai golongan di kalangan umat Islam yang ini membezakan antara mereka dan orang-orang yang mementingkan keduniaan. Selain daripada fakta sejarah itu, penyelewengan dan penyesatan yang berlaku dalam tarekat telah diperakui oleh semua tokoh-tokoh sufi dan ulama-ulama terdahulu dan semasa. Mereka ini, golongan ini sentiasa menasihati umat Islam agar berwaspada daripada terjebak ke kancah kesesatan tarekat. Oleh itu para ulama bertungkus lumus menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan penting dalam tasawuf agar ianya dapat memberi penjelasan yang lengkap mengenai konsep tasawuf. Kita pergi kepada faktor penyelewengan. Faktor yang pertama iaitu kejahilan masyarakat dalam Islam terhadap hakikat agamanya, lebih-lebih lagi dalam bidang tasawuf. Serta kurang keimanan dan keyakinan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, terdapat masyarakat Islam terutamanya di tanah air ini yang mengaku bahawa dirinya ahli tarekat atau tasawuf,
mengatakan bahawa sembahyang hanya cukup dengan niat dan tidak perlu kepada perbuatan solat. Okey, manakala dalam bab nikah, berkahwin dengan guru tarekat akan melahirkan anak-anak yang soleh dan banyak lagi kepercayaan yang bercanggah dengan fiqh dan syariah. Okey, sepatutnya kepercayaan seperti ini tidak wujud dalam masyarakat Islam jika mereka mendalami ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah. Okey, yang kedua iaitu sikap tidak mahu menerima dan mengakui tasawuf sebagai satu bidang penting dalam Islam oleh para intelek dan cerdik pandai Islam. Okey, yang seterusnya iaitu kegairahan segelintir masyarakat Islam untuk mengetahui rahsia alam gaib atau terlalu gairah untuk mendapat rahsia alam gaib. Okey, yang keempat iaitu kekeramatan atau mendapat sesuatu yang luar biasa juga boleh dianggap sebagai salah satu faktor atau yang membuka pintu penyesatan dan penyelewengan tanpa menyedari tentang hakikat keramat menurut pandangan tasawuf dan juga tanpa menyedari tentang kedudukan keramat yang dianggap oleh ahli sufi tidak penting dalam tasawuf. Okey, yang terakhir iaitu kelemahan penguatkuasaan dalam menangani gejala ajaran sesat, terutamanya tarekat pelampau. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat-peringkat penyelewengan. Okey, terdapat 3 peringkat penyelewengan dalam tarekat. Yang pertama ialah penyelewengan atau kesalahan yang asasi dan pokok yang berpunca dari ketidakteguhan serta kejahilan mereka pada asas-asas syariat dan kurang kukuhnya keimanan serta keikhlasan mereka dalam melakukan suruhan Allah dan Rasulnya. Okey, yang kedua iaitu penyelewengan atau kesalahan dalam perkara-perkara al-furu' al-muhimmah seperti adab, akhlak, konsep tawakal, makam-makam yang ditetapkan oleh Allah, ketentuan Allah dalam menaikkan martabat makhluknya dan sebagainya. Okey, kesalahan ini berpunca dari kejahilan mereka terhadap ilmu dan pengetahuan asas-asas agama sekaligus mereka ini bertindak mengikut hawa nafsu yang berlandaskan kejahilan. Yang terakhir iaitu kesalahan berpunca dari kegelinciran dan kesilapan yang tidak disengajakan. Mereka yang seperti ini akan segera tunduk kepada kebenaran dan sedia menebus dosa mereka dengan penuh keinsafan. Okey. Okey, secara kesimpulannya, amalan tarekat merupakan suatu perkara dan amalan yang sangat penting untuk mendidik diri seorang Muslim. Okey, melalui tarekat juga, seorang itu dapat menghayati dan mengenali erti mukmin yang sejati. Okey, para ulama dan pemimpin harus mengambil berat dan bertanggungjawab tentang pendidikan asas-asas agama kepada generasi muda di kalangan umat Islam agar umat Islam terhindar daripada tertipu dengan dakwah-dakwah yang sosang mengenai agama, terutamanya dalam ilmu tarekat, akidah dan syariah. Okey. Ini adalah bertujuan untuk mencegah umat Islam daripada terjebak ke alam sufi yang menyeleweng lagi menyesatkan. Okey, di samping itu juga mereka harus didedahkan mengenai perbezaan yang berlaku di antara ilmu tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah atau sebaliknya. Okey, kerana dengan adanya pengetahuan mengenai ilmu ini akan menyekarkan lagi berlakunya penyesatan di kalangan umat Islam. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.